Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dengan bab 4, tajuk percukaian. Okay, dalam tajuk percukaian kita ada 4 subtopik. Yang pertama, apa dia percukaian, tujuan percukaian. Yang kedua, jenis-jenis percukaian. Yang ketiga, pengiraan setiap jenis percukaian. Yang keempat adalah penyelesaian masalah berkaitan dengan cukai. So, kita ada 2 kelas minggu ni. So planning cikgu adalah kita akan habiskan bab 4 minggu ini. Jadi hari ini kita akan pergi kepada tujuan percukaian, jenis-jenis cukai dan mungkin kita akan masuk sedikit tentang pengiraan cukai pendapatan. Yang selebihnya kita akan sambung pada hari Jumaat. Okey. So tajuk 4 adalah percukaian. Yang pertama kita tengok apa dia tujuan percukaian. Percukaian ialah satu proses hasil wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip adalah berdasarkan kepada akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen. Okey, so macam mana rantaian dia? Okey, pertama rakyat akan membayar cukai. Okey, bayar cukai kepada siapa? Kepada kerajaan. Dan cukai tadi akan diuruskan dan diagihkan oleh kerajaan kepada pembangunan negara. Okey, so kerajaan akan salurkan duit cukai tadi kepada sektor pendidikan, sektor infrastruktur, kebajikan, okey, dan akhirnya siapa yang akan dapat manfaatnya adalah kembali kepada rakyat. So jadi sebab itulah kita perlu bayar cukai sebab kita keluarkan duit, manfaat tu kita sendiri yang akan dapat. Okey, kita tengok pada tujuan percukaian dibagi kepada 4. Yang pertama, sumber pendapatan kerajaan. Kedua, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang ketiga, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Yang keempat, sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Kita go through lebih detail. So yang pertama, tujuan dia untuk sebagai sumber pendapatan kerajaan. So daripada cukai tadi, kerajaan boleh mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan negara dan mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Tujuan kedua sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. So polisi tadi tersebut akan mendapat kesan yang lebih efektif sebab kita ada dana untuk kita laksanakan polisi tadi. So contoh dia, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Kita nak menggalakkan masyarakat penyayang, kita bagi pelepasan cukai bagi pembayar cukai untuk yang telah mengeluarkan duit untuk rawatan perubatan ibu bapa mereka. Contoh yang kedua, cukai keuntungan harta tanah. Cukai ini dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Kita tengok kepada tujuan yang ketiga. Tujuan ketiga, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. So cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tersebut. Contohnya, kenakan cukai rokok. Kita nak kurangkan rakyat Malaysia membeli rokok, so kita kenakan cukai atas pembelian perkhidmatan pembelian rokok. Sama juga dengan cukai arak dan cukai perjudian. Tujuan yang keempat, percukaian sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan
bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Sebab kita ada duit, kita ada sumber duit tadi. Okey, sebagai alat kewangan. Okey, jadi bila kita kerajaan kutip cukai, ke mana kerajaan salurkan cukai tadi? Kat mana kerajaan guna cukai? Okey, kita akan bagi kepada sektor pendidikan. Okey, kita akan bagi kepada sektor kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, sektor pertanian dan perindustrian, sektor keselamatan dan pertahanan negara dan juga untuk pembangunan negara. Okey. Pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Rakyat perlu membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita kena melaksanakan tanggungjawab kita dengan membayar cukai. Right, kita pergi kepada subtopik yang kedua. Iaitu pelbagai jenis cukai. Kita akan tengok apa dia jenis-jenis cukai. So kita sambung. So kita tengok jenis cukai. Jenis cukai ada 5 di sini. Yang pertama cukai pendapatan. Kemudian cukai jalan, ada cukai pintu, ada cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. So kita tengok setiap satu jenis cukai. Cukai pertama, cukai pendapatan. Apa di cukai pendapatan? Cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP sama ada melalui borang atau secara elektronik melalui internet. Kita menggunakan, kalau internet kita akan laporkan di laman web LHDN iaitu Easy Hasil. Ataupun gunakan borang secara manual lah, isi borang, gunakan borang BNCP. Untuk kita laporkan tadi, kita nak bayar cukai pendapatan, kita akan guna sistem taksiran sendiri. Sistem taksiran sendiri adalah sistem yang mana pembayar cukai perlu mentaksir sendiri, perlu menyimpan rekod sendiri dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Amount yang sepatutnya dibayar. So langkah untuk membuat taksiran cukai, taksiran sendiri cukai pendapatan, so langkah pertama adalah mentaksir sendirilah. Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Contoh, taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. So tahun ni kita sebenarnya, kalau tahun ni kita buat taksiran, kita sebenarnya buat taksiran untuk tahun sebelumnya. Yang kedua, tarikh akhir penghantaran borang BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan akan menggunakan borang BE, tarikhnya adalah tarikh akhir 30 April. Setiap tahun, tarikh yang sama je. Dan bagi individu yang menjalankan perniagaan akan menggunakan borang B dan tarikh akhirnya adalah pada 30 Jun. Langkah yang ketiga, so tadi dah taksir, dah hantar borang tu, kita kena simpan semua dokumen seperti borang dan resit-resit asal yang kita claim tadi, yang kita isi borang tadi manual tu ataupun melalui isi hasil selama 7 tahun. Kena simpan 7 tahun yang terakhir. Kalau kita buat pentaksiran 2019, 7 tahun ke belakang tu mesti simpan. Yang keempat,
So bila dah hantar borang taksi tu kita perlu bayar. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan PCB. Nanti kita akan tengok lebih detail apa di PCB. Okey, jadi siapakah pihak yang mengutip cukai pendapatan? So pihak yang mengutip cukai pendapatan adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Okey, kita tengok kepada, kita tengok seterusnya kesan pengelakan cukai. Apa yang berlaku kalau seseorang individu ataupun syarikat tadi mengelak untuk membayar cukai pendapatan. Okey, dia ada akta pengundangan. Okay, yang pertama, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Okey, kesalahan ini berada di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Seksyen 112-1 di mana hukuman boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Okey, kesalahan yang kedua, dia tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Dia isi borang, dia hantar tapi dia tidak melaporkan dengan nilai yang betul. So dia dikenakan di bawah akta, kesalahan ini terletak di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Seksyen 113/1 _1/A kan boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Maknanya dah lapor dah isi dah cukai tu tapi tidak jujur. So juga boleh dikenakan hukuman dan ambil tindakan. Okay, yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Okay, boleh didenda sehingga RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okay. Yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okey, awak boleh tengok akta dia tu sebelah kanan. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada cukai jalan. Okey, so apa dia cukai jalan? Cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. So cukai jalan ni apa? Road tax kan? Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan, lesen kenderaan motor. Okay, kat road tax tu yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Okay, kenapa kena hantar kat Puspakom? Okay, dia dijangka mungkin kenderaan tadi telah lebih daripada setahun. Maksudnya mungkin dah 2, 3, 4 tahun dah dia tak guna. Dah tak bergerak pun. Jadi kita kena hantar ke Puspakom. Puspakom akan periksa dulu kereta tu, kenderaan tu. Boleh digunakan tak? Elok lagi ke tak? Okey, laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk mengaktifkan balik cukai jalan. So, bila dah selesai dekat Puspakom, pergi dekat JPJ, hantar laporan tadi dan bayarlah cukai tadi dan bolehlah diaktifkan semula. So boleh gunalah kalaulah Puspakom kata kereta kenderaan tu boleh digunakan lagi. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Tak ada road tax memang tak boleh gunalah. So pihak yang akan mengutip cukai jalan ialah Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu JPJ. Kita tengok kesan pengelakan cukai. Yang pertama, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah.
Okay, boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Kesalahan ini terdaluk di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, Seksyen 23/1. Okey, tadi cukai jalan, seterusnya cukai pintu. Kau cikgu laju bagi tahu Okey. So kita teruskan. Okey, pada cukai pintu, cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah iaitu rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Itu nama lain dia. Pihak yang mengutip cukai ialah pihak berkuasa tempatan PBT. Okay, iaitu Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah mengikut negeri masing-masing. Okay. So dia tak ada satu tempat seperti contoh macam LHDN kan, satu one stop. Okay, JPJ tadi. So yang ini dia mengikut negeri masing-masing. Okey, kesan pengelakan cukai. Sekiranya bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Maknanya ada tunggakan berlaku. Okey, so apa hukuman dia? Bolehkan dikeluarkan notis. Okey, notis dalam borang BE akan dikeluarkan. Okey, dia takluk pada Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 117, Seksyen 147 dan 148. Okey. Tadi dia dah ada tunggakan, notis borang E dah dikeluarkan. Kemudian dia ulang lagi kesalahan, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis BE tadi diserahkan. So boleh dikeluarkan waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Okey, tadi ada waran tahanan. Apa dia waran tahanan? Waran tahanan ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Okey, surat kuasa ni adalah dikeluarkan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan juga tanah bangunan. Cukai ini ditafsir sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Cukai petak merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, misalnya pangsapuri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Kalau rumah bukan strata, kita panggil cukai tanah. Okey. Rumah yang pangsapuri, rumah kondominium yang tinggi-tinggi kan, flat tu kita panggil cukai petak. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okey. Pihak yang mengutip cukai tanah ialah pihak berkuasa negeri, iaitu pejabat tanah dan galian. Kesan pengenakan cukai tanah, yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, boleh dikenakan hukumannya, notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Sekiranya masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis tuntutan yang pertama tadi, tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Okay, kita tengok cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okay, cukai jualan dan perkhidmatan mula dikuasakan pada 1 September
2018 terdiri daripada dua jenis cukai. Yang pertama cukai jualan, yang kedua cukai perkhidmatan. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Manakala cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans, takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Cukai jualan, cukai perkhidmatan yang kita panggil SST tu. Okay. Pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun. Dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan cukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Nilai ambang ni maksudnya nilai permulaan. Okay, nilai permulaan, jadi maksudnya minimum value dia adalah RM500,000 setahun. So kalau dia lebih daripada RM500,000 dan ke atas, untuk cukai perkhidmatan, okay? Pembekal perkhidmatan, nilai dia RM500,000 ke atas. Dan satu lagi, nilai perkhidmatan bercukai untuk makanan dan minuman yang lebih daripada RM1,500,000 setahun dan ke atas, okay? Semua perlu mendaftar di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. So di sini kita sebagai pengguna, kita gunakan perkhidmatan hotel. So kita akan dikenakan charge perkhidmatan. Kita bayar kepada pihak hotel. So pihak hotel tadi dia akan kutip dalam tempoh setahun dalam satu masa tertentu. Contoh katakanlah bulan November atau bulan Disember, okay, dia kena bayar kepada kerajaan cukai semua yang dia dah kutip daripada setahun tadi. Okey, kat sini kita tak bayar cukai tu terus kepada kerajaan. Kita bayar kepada tempat okey ataupun mana perkhidmatan yang kita ambil tadi. Cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikenakan di wilayah bebas cukai, antaranya Pulau Langkawi dan Pangkalan Kubur, Kelantan. Okey, kata tax free tu dekat mana yang tak ada cukai, bebas cukai Langkawi, dia tak ada dikenakan cukai dan jualan dan perkhidmatan. Kat tempat lain semua ada. Okey. Silap ejaan custom tu. Okey. Pihak yang mengutip cukai bagi cukai jualan dan perkhidmatan adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Okey, kita tengok kesan pengelakan cukai. Sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Okay. Kesalahan pertama, boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan kedua atau berikutnya, boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Okey, kesalahan ini tertakluk di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806, Seksyen 86/1 dan 86/2. Okey, sekiranya amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan, okey, boleh didenda RM50,000
hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita takluk di bawah Akta Cukai Jualan 2018 Akta 806 Seksyen 86/3. Okey. Yang ketiga, sekiranya pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Kesalahan ini boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Okey. Kesemua akta yang saya sebut sebelum ni, semuanya tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa setiap cukai. Cukai pendapatan, cukai pintu, cukai tanah semua. Okey, dia tertakluk kepada perubahan sebab kadang-kadang perubahan ni berlaku kita review kan, kadang dia pernah tambah baik, kadang digugurkan. Okey, dalam akta tu. Okey. Sampai di sini jelas? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Alright, okay, thank you. Tajuk ni dia banyak sikit kita kena membaca mula-mula tu sebab kita nak kena faham dulu apa perbezaan setiap jenis cukai. Okay, so lepas ni baru kita akan mula dengan pengiraan. Bila kita faham apa cukai tu untuk digunakan untuk apa, so kita bolehlah tengok macam mana kita nak mengira. So kita pergi, saya janji tadi saya nak satu saja. So kita akan tengok cukai pendapatan. Okay. So bagaimana mengira cukai pendapatan? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti langkah berikut. Kita ada 4 langkah. Step pertama, kita perlu hitung pendapatan bercukai. Okay. Yang kedua, hitung cukai pendapatan. Okay, jadi beza kat situ pendapatan bercukai dan cukai pendapatan. Ada beza. Yang ketiga, tolak rebate cukai. Yang keempat, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay. Untuk mengira Untuk mengira pendapatan bercukai, formulanya seperti di bawah. Okay. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Formula di bawah ni lah. So, kita tengok satu-satu. Apa A, apa B, apa C. Okay, cukai pendapatan merupakan sejenis cukai progresif yang mana kadar cukai semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. So kita panggil cukai progresif. Maksudnya cukai ni makin lama makin naik. Makin besar kita punya pendapatan, semakin tinggi nilai cukai yang perlu dibayar. Okay. A, yang pertama tadi jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Semua dikira sebagai pendapatan tahunan. Semua kena campur. Okay. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, allowance petrol atau perjalanan. Okay, kita claim dengan company, kita claim dengan majikan kita dapat balik kan. Tapi kita tak perlu campur dalam jumlah pendapatan untuk dicukaikan tadi. Okay, subsidi majikan. Contoh majikan bagi subsidi perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup, KOLA, kerakyatan dan lain-lain. Yang ini yang bawah ni kita tak kira sebagai jumlah pendapatan tahunan. Okay, B, pengecualian cukai. Pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi, perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya kita derma kepada perpustakaan negeri, kita nak bagi duit sumbangan, okey, dan badan rawatan kesihatan. Perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tertakluk kepada
hak tertentu. Jadi nilai maksimum dia lah. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Yang nombor cikgu sebut tadi tu, masyarakat penyayang. So kita panggil ini adalah pengecualian cukai. Kalau kita derma, kita bagi hadiah, kita bagi sumbangan kepada kerajaan. Kerajaan tu maksudnya organisasi lah. Contoh perpustakaan negeri kan. Kita bagi duit RM500. So kita boleh tolak pengecualian cukai tadi RM500. Okay, C, pelepasan cukai. Okay, merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, rawatan perubatan, yuran pengajian. Kalau awak sambung belajar, buat master, buat PhD, ada yuran mengajar kan, boleh tolak nilai yuran tadi, pelepasan cukai, sebagai pelepasan cukai. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Contohnya macam pandemik sekarang ni, COVID-19 kan, kita kerajaan ada bagi pelepasan, contoh pembelian komputer riba kan untuk anak-anak komputer riba ke telefon pintar ke, dia boleh tolak kat situ pelepasan cukai. Okay, kita tengok cukai pendapatan. Okay, dah ada jadual di sebelah kanan tu, kadar cukai pendapatan tahun taksiran 2020. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kalau dalam buku teks awak ada jadual yang berwarna pink tu. Okey. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual di sebelah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Saya zoom up sikit. Kalau tengok dekat sini, banjaran pendapatan bercukai RM5,000. Kosong hingga RM5,000. Okay, RM5,000 pertama kosong peratus. So maksud cukai tak ada. So kalau nilai dia RM5,000 dan ke bawah, dia tak dikenakan cukai lah, tak boleh bayar cukai. Tapi bermula daripada RM5,000 dan sehingga RM20,000 pendapatan bercukai dia, dia akan dah mula start kena bayar cukai. Dan kalau tengok dia adalah kadar progresif. Makin ke bawah, kadar peratus dikenakan cukai pun bertambah dan nilai cukai pun akan bertambah lah. Okey, formula tadi A tolak B tolak C kan. Okey, kita ada lagi satu, rebate cukai. Rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Ada dua jenis rebate cukai. Yang pertama, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Kan dia tertaluk kepada perubahan semasa. Yang kedua, jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. So kalau kita warga negara, kita beragama Islam, kita akan bayar zakat pendapatan. Okay, zakat pendapatan tu kita bayar, kita boleh tolak lah berapa amount yang kita bayar. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Contoh ni ada dalam buku teks muka surat 106. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance, dia kata. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Ini maksudnya pengecualian cukai. Pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Dia derma. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. So macam mana kita akan guna formula tadi tu? A tolak B tolak C. Jumlah pendapatan tolak ni 125,300 tadi. Jumlah pendapatan
tolak dengan 12,340. Kita panggil apa ni? Dikecualikan cukai kan dia kata alarm. Dia kata termasuk alarm tapi kita nak alarm tu kita kena tolak. Jadi nilai dia adalah 112,960. So pendapatan dia di sini kita akan ambil 112,960 tolak dengan 2,000. 2,000 ni adalah yang dia derma kepada perpustakaan. Tolak dengan 22,500 nilai pelepasan. So nilai pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai dia adalah 88,460. Pendapatan bercukai bukan bermakna pendapatan cukai yang perlu dibayar. Okey, dia adalah pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Sejumlah dia adalah 88,460. Okey. Okay, tengok contoh kedua. Contoh kedua, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. So macam mana kita nak kira? Okey. Pendapatan bercukai dia tadi, dia dah nyata Dia tak sebut pendapatan tahunan, dia sebut pendapatan bercukai. Jadi maknanya dia dah kira dah. Kemudian dia ada bayar zakat. So kita nak kira sekarang ni, kita akan tengok banjaran. Banjaran ni kita akan tengok dekat mana nilai ni berada, dalam had mana. Dalam jadual pink dalam buku awak tu dekat mana. So dia berada di sini, kat tengah-tengah ni. Okay, so macam mana kita nak kira? Okay. Kita ambil nilai yang pertama. Nilai pertama dia dah sebut dah, 35,000 pertama nilainya adalah 600. Yang 35,000 yang pertama kita tak perlu kira. Kita ambil je nilai 600. Okey, 35,000 ni dia ada baki lagi daripada 47,000. Daripada 47,000 tu baki dia berapa? Secara dia adalah kita tolak. 47,531 tolak dengan 35,000. Okey, ni. Kita dah ambil tadi mula kan, so kita nak tahu baki berapa. Kita darab dengan 8%. 8% ni kita tengok daripada jadual. Jadual tulis 8. So kita dah 8%. Dia 8 per 100 Dia jangan tekan darab 8 je, dia adalah 8 per 100. Okay, saya dapat nilai dia RM1,002.48. Okay, ni nilai baki. Okay, bukannya jumlah yang perlu dibayar. Okay, tadi 600, kita ada yang ini. So kita ada rebate, jadi dia bayar zakat 280. So macam mana kita nak kira? Cukai pendapatan kita perlu tambah. Okay, cukai yang kita kira dekat sini kita kena tambah. 600 ni dengan 1,248 tu kena tambah. Okay, tolak dengan zakat. Okay, zakat tu dia kira rebate, kita boleh tolak. Jadi nilai dia adalah RM1,322.48. Ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Nilai ni yang dia perlu bayar. So nilai ni, nilai pendapatan bercukai, nilai pendapatan yang boleh dikenakan cukai. So tapi nilai yang perlu dibayar adalah ini sahaja. Okay, jelas beza. Kadang dalam soalan tu ayat tu awak kena betul-betul faham apa yang soalan nak. Pendapatan bercukai ke? Cukai pendapatan yang perlu dibayar ke? Kena faham betul-betul ayat soalan yang dia nak. Okay, contoh ketiga. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Yang bawah tu ada semua adalah 4 tu pelepasan cukai. Dia dah ada amount kat tepi. Okay, awak tengok dalam jadual tu dia ada tulis had. Okay, had tu adalah nilai maksimum. So dia nak claim 5,800. Had dia 7,000. So dia boleh claim lah 5,000 ni. Okay, boleh. So had insurans perubatan ada 3,000. Dia nak claim 1,700. Okay, boleh claim 1,700 sebab tidak lebih daripada 3,000. Yuran pengajian sendiri had dia 7,000. Dia nak claim 4,000. So boleh tolak. So hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai
sekiranya layak. So kita akan guna formula ni. So A tolak B tolak C. Okay, dia kata jumlah pendapatan tahunan adalah 52,770. Pengecualian cukai dinyatakan sebab dia bayar kan, dia bagi derma tadi 300. Pelepasan cukai ni 20,500 ni. Tambah semua sekali ni dapat 20,500. Okay. Jadi pendapatan bercukai kita akan tolak 52,770 tolak 300 tolak 20500. Kita akan dapat pendapatan bercukai ialah 31,970. Okay. So daripada pendapatan bercukai tadi, kita tengok pada jadual dekat mana nilai ni jatuh. Okay, dia di antara 20,001 hingga 35,000. Jadi kira dia yang pertama, kita dah ada 20,000 pertama 150. Okay. Kita nak tahu baki, kita tolak. Berapa nilai tadi ni? Kita tolak je. Kita tolak tadi, kita ambil 20,000 pertama kan? Kita tolak ni 20,000. Kalau tadi soalan yang pertama, soalan yang kedua tadi tu, dia 35,000 pertama. So berapa yang pertama tu, nilai tu kita tolak. Okay, darab dengan peratus, kadar peratus. Okay. Dapat 359.10. So 2 ni kita kena tambah 150 dengan ni kena tambah. Okay, rebate yang layak 400. Rebate yang layak tadi sebab apa 400? Okay. Rebate ada dua. Satu, sekiranya pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Layak dapat 400. Okay, yang kedua kalau dia bayar zakat. So kat sini dia tak sebut zakat kan? Okay, so jadi nilai ni dia kurang daripada 35,000. Nilai tengok sini ya, bukan tengok dekat atas ni. Bukan tengok cukai yang kita kira, kita tengok cukai pendapatan dia. Pendapatan bercukai, pendapatan bercukai. So dia layak dapat 400. Kita akan tolak dengan 400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah 150 tambah dengan 359.10 tolak 400. So nilai dia adalah 109.10, RM109.10. So nilai itulah yang perlu dibayar. So kalaulah pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000, dia tak layaklah dapat 400. Okay, kalau dia tak ada bayar zakat, kalau dia tak ada bayar zakat, maknanya tak ada tolak lah. Nilai dia akan kira dekat sini sahaja. Tambah je, tak ada tolak. Okay. Okay, pada permulaan tadi cikgu ada sebut tentang PCB. Okay, apa dia? Potongan cukai bulanan. Okay, PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahunan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan kepada jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh LHDN. Okay, nilai ini akan dipotong, nilai dia dipotong dalam slip gaji. Dia akan tertera dalam penyata pendapatan slip gaji. Okay. Nilai dia tertakluk kepada berapa kita punya gajilah pendapatan. Okey. Dia ada dua situasi. Yang pertama, situasi dia kat sini kita nak tengok pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara penjumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditentukan di bawah. Okey, yang pertama situasi dia, jika cukai yang perlu dibayar lebih daripada nilai PCB. Okey, perlu dibayar. Katakanlah nilai cukai yang perlu dibayar adalah 1,500. Nilai yang kita potong setiap bulan, katakanlah jumlah dia adalah 1,000. Total daripada bulan 1 sampai 2012, banyaknya jumlahnya 1,000 je PCB tu. Tapi cukai yang perlu dibayar tu 1,500. Bermakna kita ada baki. Maksudnya bayaran cukai tidak mencukupi. Bermakna pembayar cukai tadi perlu menambah, bayar nilai yang tidak cukup tadi kepada LHDN. So kalau tadi 1,500, nilai yang perlu dibayar, tapi PCB potong tadi 1,000 je. So dah ada baki 500. So kena bayar 500 kepada LHDN. Okay, situasi kedua, kalau dia terbalik. Okay, katakan cukai yang perlu dibayar tu adalah
1,200. Okay. PCB dia adalah kata dia bayar tadi 1,000 je. Terbalik saya ni. Okay. 2,000. Senang. Okay. Dia potong PCB tu, nilai dia 2,000. Tapi cukai yang dia perlu dibayar adalah 1,200 saja. So dia ada lebih bayar sebanyak RM800. So RM800 tadi akan dipulangkan semula oleh FJDN kepada akaun pembayar cukai. Okay, dia akan masukkan balik semula kita. Ini untuk kes PCB, maksudnya potongan cukai berjadual tadi. Sebab dia dah potong siap-siap dah duit tu dalam gaji kita. So nanti kita hujung tahun nanti kita akan kira bila kita nak claim, kita tengok lebih ke tidak. So kalau kita dapat balik tu maksudnya kita dah bayar potong PCB tu banyak. Kalau kita potong PCB sikit, so ada baki lagi, kita kena top up. Jadi dengan kata lain, kalau banyak mana nilai, sebanyak tu lah nilai kita kena bayar, mesti kita banyak itu juga kena bayar, kena cukup. Even tak cukup 5% pun kena bayar pada LHDN. Macam tu. Okay. Maksudnya kena jujur lah. Sebab itulah kena jujur. Okay. Contoh 4. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Insurans hayat, kedua SP RM7,000. Insurans perubatan RM1,325. Dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. Okay, ada 2 soalan di sini. Soalan pertama, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Kedua, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okay, step yang pertama kita kena cari berapa jumlah pendapatan tahunan. Okay, dia bagi kat sini 74,000. Kemudian kita ada pengecualian cukai 1,000. Pengecualian cukai tu yang kita bayar derma, sumbangan, sikit ada 1,000 kat situ. Bayar pada pusat kebajikan. Pelepasan yang berwarna kuning yang dinyatakan tadi pelepasan individu, insurans, okay. Total semua sekali adalah 18,575. Jadi pendapatan bercukai, kita tolak 2 tadi, kita akan dapat 54,425. Okay. Dah dapat nilai pendapatan bercukai, kita akan kira mengikut jadual. So kita tengok 54,000 tu berada di sini. Okay, di tengah-tengah ni 50,000 satu hingga 70,000. So yang pertama, 50,000 pertama adalah 1,800. So bakinya kita tolak dengan 50,000. Darab dengan 14,800. Saya akan dapat 619.50 sen. Okay. Rebate yang layak kosong. Okay, kenapa rebate layak kosong? Sebab pendapatan bercukai dia lebih daripada RM35,000 ni. Lebih. So dia tak layak, dia tak ada rebate lah. Jadi bila kita nak kira cukai pendapatan, kita hanya tambah 1,800 tambah dengan RM619.50. Tolak kosong. Tak tolak kosong pun sama juga kan. Akan dapat nilai dia 2419.50. Okay. So inilah nilai yang cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Okay. Kat sini awak mesti tolak. Okay. Mesti tolak sekiranya nilai ni bukan betul-betul RM70,000. Kalau nilai dia RM70,000, barulah kita akan ambil automatik nilai di sini. Faham kenapa kita kena tolak dan kita kena darab. Darab ni kita memang kena ambil nilai di sini. Okey, jadual ni nak tengok mana? Kena tengok dalam buku teks lah. Dan saya rasa kalau soalan nak bagi tanya tentang soalan macam ni, saya rasa dia akan bagi jadual. Dia akan bagi jadual pada awak supaya awak boleh kira. Soalan yang kedua, soalan ditanya, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Sebab tadi awal-awal dia cakap dia ada tolak cukai, dia ada tolak PCB setiap bulan. Jumlah PCB yang dipotong adalah 180 selama 12 bulan, jadi 2,160.
tengok kepada cukai pendapatan yang perlu dibayar, dia kurang. Nilai yang dipotong tu kurang. Jadi maknanya dia kena bayar. Okay, dia kena bayar kepada LHDN. Sebanyak, okay, kita tolak. 2419.50 sen tu, kita tolak dengan 2160, kita akan dapat 259.5 sen. So nilai ni kena bayar kepada LHDN. Okay, sebab tidak cukup. Seperti saya kata tadi, banyak mana nilai pendapatan cukai yang perlu dibayar, jumlah tu lah kita kena bayar sepenuhnya. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okay. Okay, saya ada soalan. Nak sambung atau kita berhenti dekat sini? Sebab lepas ni kita ada taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Dia masih lagi berada di bawah cukai pendapatan. Awak rasa awak boleh teruskan ataupun kita nak stop kat sini, kita akan sambung pada hari Jumaat. Boleh bagi feedback? Sambung hari Jumaat. Sambung hari Jumaat. Okey, kita stop dekat sini. Okey, so jadi boleh tak siapa-siapa di sini bagi tahu apa yang kita belajar hari ni? Apa daripada awal tadi saya terangkan apa yang kita dah belajar? Fatihah Akila, ada kan? Ada cikgu. Okey, boleh tak buat rumusan sikit apa kita belajar hari ni? Secara overall, hari ni kita belajar tentang definisi cukai, kegunaan cukai dan jenis cukai. Cikgu. Itu je? Tak tahu nak jawab apa. Tak tahu nak jawab apa. Betul lah tu, betul dah. Okey, lagi siapa? Tengok nak tanya Firas lah, Firas. 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 Okey, apa tambah sikit lagi Firas, apa lagi kita belajar tadi? Baca pasal cukai. Memanglah bayar cukai apa dia. Tadi kita belajar tadi cukai pendapatan. Macam nak kira cukai pendapatan? Apa formula? Formula pendapatan, cukai pendapatan. Apa? Nak tolak apa? Apa yang pertama A tu? Pendapatan bercukai jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan. Okey, tolak. Tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, betul. Okey, thank you Firas. Okey, saya rasa kita stop kat sini. Okey, yang lain tu isi dulu kehadiran. Okey, untuk PDPR ni, tulis nama penuh, huruf besar, ambil kelas, pilih subjek. Okey, letak nama saya, Cikgu Nadia, pilih Roshito berapa awak. Masa kita pilih yang bawah, 3 hingga 4 dah kan? Masa yang kedua.